Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Syarin dan rakan-rakan. Saya Amirul Hakim mewakili grup 6 untuk membentangkan akan tajuk rancangan hari ini untuk ekonomi Malaysia masa hadapan. Malaysia merupakan satu negara yang maju tapi masih memerlukan perkembangan ekonomi yang agresif untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama negara-negara yang lain. Sehubungan dengan itu, rancangan Malaysia ke-12 ini telah mengetengahkan strategi asas berdasarkan inisiatif kemakmuran bersama yang merangkumi 3 dimensi utama iaitu pembangunan semula ekonomi, penerapan sosial yang inklusif dan penekanan terhadap pembangunan yang mapan. Menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri Malaysia, beliau menekankan bahawa rancangan ini penting untuk mengembalikan semula momentum pertumbuhan ekonomi serta mencapai pembangunan jangka masa panjang. Fokus pertama ialah merancangkan pertumbuhan ekonomi. Pertama sekali, kerajaan boleh mengambil inisiatif dengan merancangkan pertumbuhan ekonomi kepada usaha mengembalikan semula momentum pertumbuhan sektor ekonomi. Terdapat beberapa pertumbuhan industri yang strategik dan berimpak tinggi yang boleh dimanfaatkan untuk mengembalikan momentum pertumbuhan sektor ekonomi iaitu elektrik dan elektronik, perkhidmatan global dan aeroangkasa. Tambahan lagi, transformasi syarikat mikro kecil dan sederhana juga perlu dirasakan. Antara salah satunya ialah sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan akan disokong oleh strategi pemodenan sektor untuk mendapatkan perkhidmatan serantau. Terusnya, fokus yang kedua adalah memperkukuhkan pemangkin pertumbuhan ekonomi negara. Jadi untuk memperkukuhkan lagi pertumbuhan ekonomi negara, Malaysia hendaklah berusaha mencipta serta membangunkan sendiri teknologi bagi memastikan infrastruktur dapat dipertahankan di masa hadapan. Misalnya pada awal tahun ini, kerajaan telah melancarkan agenda My Digital dan diikuti dengan dasar 4RR negara. Rancangan dasar, pelaksanaan serta pemantauan insentif 4RR dan pendigitalan negara selaraskan dengan Majlis Ekonomi Digital dan 4AR negara. Kekurangan peralatan dan akses kepada teknologi telah mengganggu pembelajaran anak-anak. Iaitu, kerajaan telah melaksanakan pelaksanaan pelan jalinan digital negara atau JDILA yang bakal menyediakan 100% liputan 4G di kawasan berpenduduk, liputan 5G yang lebih luas dan jalur lebar talian tetap kepada 9 juta premis menjelang tahun 2025. Fokus 3 adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Pertamanya, menambah kelengkapan dan peralatan kesihatan termasuk keperluan unit rawatan rapi ICU. Keduanya, kerajaan akan membina dan menaik taraf klinik-klinik kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia dalam pelbagai aspek, terutamanya penjagaan kesihatan dan penyediaan kediaman yang berkualiti. Antara langkah proaktif yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkat kesiapsiagaan hospital ialah menambah kelengkapan dan peralatan kesihatan termasuk keperluan unit rawatan rapi ICU. Kerajaan akan membina dan menaik taraf klinik-klinik kesihatan di seluruh negara bagi merapatkan jurang perbezaan fasiliti kesihatan bandar dan luar bandar. Dari aspek dasar, perumahan negara, kerajaan komited memastikan menyediakan rumah kediaman yang mencukupi yang berkualiti. Fokus 4 bagi rancangan Malaysia ke-12 ialah memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam. Keselamatan rakyat dan kedaulatan negara selalunya merupakan perkara asas dan terpenting bagi menjamin keamanan dan kestabilan Malaysia. Dalam rancangan ke-12, pelbagai projek akan dilaksanakan untuk memperkasa kawalan sempadan dan penguatkuasaan, mempertingkatkan ketenteraman awam serta menjaga kebajikan anggota tentera. Salah satu projek ialah Marine Policy Monitoring Sistem di 5 wilayah maritim dengan peruntukan sebanyak 100 juta untuk menaik taraf sistem radar supaya mengesan dan mengelakkan bot-bot kecil yang menjalankan aktiviti penyeludupan seperti penyeludupan migran, rokok, minuman keras dan barangan terlarang lain di perairan. Fokus kelima, membasmi kemiskinan tegar dan jurang pendapatan. Pandemik COVID-19 yang melanda negara Malaysia telah meningkatkan kadar kemiskinan dan menjejaskan pendapatan individu. Bagi menangani masalah ini, kerajaan melaksanakan program pemangkasaan ekonomi komuniti bandar dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat di luar bandar.
Dan kos sebanyak 1.5 bilion telah diperuntukkan bagi meningkatkan kebolepasaran, kesejahteraan dan kuasa beli keluarga B40. Dalam aspek pendidikan, lebih ramai murid daripada keluarga B40 akan diberikan keutamaan untuk kemasukan ke sekolah berprestasi tinggi dan mendapat beasiswa pendidikan. Fokus ke-6 memperkasa agenda Bumiputera dan Keluarga Malaysia. Kerajaan akan menyediakan latihan dalam bidang teknikal dan profesional supaya lebih ramai rakyat menjadi pakar dalam pelbagai bidang. Terusnya, kerajaan akan merasai bakat kemahiran penduduk Bumiputera untuk kejayaan masa hadapan seperti penganalisis kewangan, saintis data dan pakar data raya. Selain itu, daya tahan dan kemampuan peniaga Bumiputera akan dibertingkatkan bagi mencapai sasaran 15% sumbangan PMKS Bumiputera kepada KDNK pada tahun 2025. Antara cabaran yang dihadapi bagi rancangan ekonomi Malaysia pada masa hadapan ialah pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 berlaku apabila rakyat mula melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, ia akan menyebabkan wabak COVID-19 di negara kita disebabkan wabak COVID-19 yang meningkat telah menyebabkan sektor-sektor awam terpaksa ditutup dan mula mengalami kerugian yang banyak. Contohnya, sektor pelancongan telah kerugian sebanyak RM45 bilion, manakala sektor pembinaan telah kerugian sebanyak RM42 bilion. Perkara ini juga akan menyebabkan kadar pengangguran meningkat secara mendadak, sehinggakan kadar inflasi melebihi 2.2% pada September. Akhir sekali, situasi ini telah menyebabkan ekonomi merosot akibat penguncupan KDNK, negara ekoran penularan COVID-19 dan pelaksanaan PKP. Seterusnya, cabaran yang kedua. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan ekonomi negara ialah krisis ekonomi. Malaysia perlu menghadapi cabaran krisis ekonomi seperti pada tahun 1997 sehingga 1998. Negara mengalami kelembapan ekonomi yang serius di ekoran kemelesatan ekonomi dunia. Kesannya, ramai rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan kerana banyak syarikat yang terpaksa mengulung tikar akibat daripada menanggung kerugian yang besar. Malaysia juga perlu menghadapi tahap daya saing yang tinggi dengan negara-negara lain dalam pasaran dunia. Hal ini menunjukkan Malaysia terpaksa menempuh pelbagai cabaran dalam pasaran global bagi memajukan syarikat. Pelabur asing juga mengambil tindakan untuk berpindah ke negara lain kerana aktiviti pelaburan di Malaysia yang kurang memerasakan, sehingga mengakibatkan Malaysia kehilangan pelaburan mata wang asing. Seterusnya, Malaysia juga berhadapan dengan kadar faedah pinjaman asas yang tinggi daripada pihak Bank Dunia. Keadaan ini menggugat kedudukan dan kestabilan kewangan negara. Faedah pinjaman yang tinggi menyebabkan negara terpaksa membayar balik kos pinjaman dalam kuantiti yang banyak. Sebagai membuat kesimpulan, dapatlah kita lihat bahawa ekonomi yang kukuh amatlah penting bukan sahaja membolehkan matlamat makroekonomi dicapai seperti harga dan pertumbuhan yang stabil, malahan juga mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk peluang pekerjaan dan imbangan pembayaran. Dengan kemelesatan ekonomi yang kerap, kitaran perniagaan yang ketara dan inflasi yang sangat tinggi atau krisis kewangan yang sering berlaku akan dianggap kritikal dari segi ekonominya. Tragedi seperti inilah yang ingin dicantas melalui dasar rancangan Malaysia ke-12. Strategi yang berkesan seharusnya disusun dengan sebaiknya dan seawal mungkin bagi memastikan kita dapat mengatasi setiap kekangan dengan pelbagai alternatif yang kita rancangkan. Walau bagaimanapun, kami berharap agar plan ini telah giat dipancangkan dapat direalisasikan demi kepentingan Malaysia kelak. Di langit ada pelangi, tak lupa kau hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.